dan besarnya pahala puasa tersebut pada sisi Allah Azza wa Jalla, kerana disebutkan pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Sama hadis ini menunjukkan besarnya fadilat puasa Arafah. Jadi berarti dia bukan puasa sunat biasa-biasa. Dia adalah puasa sunat yang luar biasa. So kalau kita biasa miss puasa sunat, tapi jangan miss sunat yang luar biasa. Nah, orang kata Isnin kami puasa, tak apalah saya banyak kerja tak puasa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sunat je pun. Tapi itu sunat biasa. Ada sunat yang luar biasa, iaitulah seperti puasa Arafah dan puasa Ashura. Dalam banyak-banyak hari Arafah ni, antara amalan yang dilakukan ialah berpuasa. Selain daripada berpuasa, kita bertakbir. Takbir muqayyad bermula pada hari tersebut. Kemudian kita berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi kata khairud du'a du'a'i Arafah. Okey? Jadi kita ada puasa, kita ada takbir, kita ada doa pada hari Arafah ni. Fokus 3 benda ni. Puasa, takbir, doa. Ajak anak-anak dah plan ni, bagi tahu anak-anak hari 9 ni, hari Senin puasa belakang. Isytihar rumah kita pakak puasa sunat. Hak kecil ke hak besar ke ajar puasa sunat. Isytihar. Saya anak dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa Arafah, yakni puasa 9 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab orang yang duduk wukuf tidak disunatkan puasa. Nah, bila disebut puasa Arafah, bukanlah kerana berada di padang Arafah, tapi kerana 9 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab orang di Arafah tidak disunatkan wukuf. Tidak disunatkan puasa. Sehingga sahabat-sahabat hari tu tengok Nabi, siapa tak makan tak minum, doa, sibuk. Tapi mereka ni nak tahu Nabi puasa ke tak puasa. Sebab biasa Nabi kempen puasa hari Arafah ni. Tapi pada haji yang terakhir tu, Hajjatul Wada', pada tahun ke-9 ke-10 Hijrah, sebelum Nabi wafat. Jadi sahabat duk tengok Nabi haji ni puasa ke tak puasa. Jadi mereka pun hantar susu untuk Nabi. Dan Nabi SAW ambil susu tersebut, Nabi minum. Lalu mereka tahu bahawa tidak disunatkan berpuasa bagi orang yang berhaji. Orang haji tak sunat puasa hari Arafah. Yang mereka kena buat wukuf di Arafah. Jadi kita puasa hari Arafah, berarti kita puasa kerana 9 Zulhijjah. Digelar puasa Arafah kerana dia jatuh 9 Zulhijjah. Sedang kita tak ada kaitan dengan Arafah. Hanya kerana namanya digelar dengan hari Arafah. Sebab tu saya katakan, dalam bab puasa dan juga berdoa, hari Arafah ni gunalah timing waktu kita. Puasa pun ikut timing 9 Zulhijjah kita, takbir pun kita ikut timing 9 Zulhijjah kita, doa pun kita ikut timing 9 Zulhijjah kita. Orang yang berada di Arafah, dia berkait dengan Arafah pada waktu tauqid Mekah. Kita ikut timing zone kita. Jadi beribadatlah ikut matali'. Maknanya matali' ni tepat terbit matahari kita waktu bila kita ibadat waktu tu. Sebab adalah nanti orang akan camping kita, dia tak timing pukul 5 sampai pukul 10 malam contohnya. 10 malam habis dah.
Nah, kita ni ngatuk nak tidur. Kita kata apa? Boleh, tak ada masalah sebab sepanjang hari tu dibolehkan berdoa. Lepas gelincir terbenam matahari pun berdoa. Lepas gelincir matahari pun berdoa. Lepas terbenamnya matahari berdoa. Malam tu lagi kita berdoa. Tak ada masalah. Cuma jangan ditakhsiskan, jangan dikhususkan bahawa itulah waktu kita nak berdoa. Tak salah pada doa tu, tak. Yang salah tu pada mengkhususkan waktu berdoa tu suruh kena dengan timing padang Arafah. Tak. Kita kejar 9 Zulhijjah. Kita nak 9 Zulhijjah. Baik. Puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, kata Nabi SAW, puasa Arafah iaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti puasa satu hari dapat keampunan dosa 2 tahun. Dan puasa Ashura, yakni 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Apa saja faedah penting dari hadis puasa Arafah? Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan dari puasa Arafah dan besarnya pahala puasa tersebut pada sisi Allah Azza wa Jalla kerana disebutkan pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Pertama, hadis ini menunjukkan besarnya fadilat puasa Arafah. Jadi berarti dia bukan puasa sunat biasa-biasa. Dia adalah puasa sunat yang luar biasa. So kalau kita biasa miss puasa sunat, tapi jangan miss sunat yang luar biasa. Nah, orang kata Isnin Khamis puasa, tak apalah saya banyak kerja tak puasa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sunat je pun. Tapi itu sunat biasa. Ada sunat yang luar biasa. Iaitulah seperti puasa Arafah dan puasa Ashura. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan dari puasa Arafah dan besarnya pahala puasa tersebut kerana disebutkan pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Yang kedua, puasa Arafah diperintahkan kepada orang yang tidak berhaji, sedangkan orang yang berhaji tidak disunatkan untuk melakukan puasa ini. Bahkan yang sesuai sunnah ialah mereka tidak berpuasa Arafah kerana mengikuti Nabi SAW. Kenapa Nabi tak puasa hari Arafah? Sebab Nabi nak guna tenaga untuk ibadat. Pada hari tersebut di Arafah, mereka akan, atau Nabi SAW berdoa sepanjang waktu, tak berhenti dari doanya sehinggalah terbenamnya matahari. Bererti Nabi banyak guna tenaga. Sampai-sampai bila bermabit di Muzdalifah, Nabi keluar waktu maghrib, sampai di Muzdalifah salat maghrib dan isyak jamak takhir. Kemudian apa yang Nabi buat ialah Nabi tidur keletihan. Nabi tidur letih dan Nabi nak simpan tenaga pula untuk melontar di besok hari. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi ni memang guna banyak tenaga. Oleh kerana itu Nabi tak puasa pada hari Arafah. Bagi orang yang buat haji, tidak disunatkan baginya berpuasa di hari Arafah. Adapun kita yang tak buat haji, maka Arafah adalah sunat bagi kita untuk berpuasa. Boleh jadi dengan dia lah kita mengharapkan kita ni rasa kepenatan yang sama. Tak samalah dengan dia, tapi adalah perkara yang kita berbeza dengan hari-hari yang sebelumnya. Okey. Ketiga, boleh melakukan puasa Arafah pada hari Jumaat. Walaupun berpuasa pada hari Jumaat saja tanpa diikuti pada hari sebelum dan sesudahnya. Begitu pula berpuasa pada hari Sabtu walau bersendirian, kerana puasa Arafah pada hari Sabtu adalah puasa yang punya sebab.
Bukan sekadar puasa Arafah. Kalau dia berpuasa pada hari-hari 10 awal Zulhijjah pun sama juga. Sebab apa? Sebab dia panggil puasa yang kerana sebab. Ada sebab untuk berpuasa. Seperti orang puasa nazar pun lagu tu juga, atau puasa ganti pun lagu tu juga. Ada sebab lain yang dia buat untuk berpuasa. Bukan sebab saja-saja nak puasa hari Sabtu, saja-saja nak puasa hari Jumaat. Tak. Kalau saja-saja puasa hari Jumaat memang tak boleh. Jumaat saja, kena gabung dengan Sabtu ataupun kena dengan Khamis. Satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. Begitulah juga dengan hari Sabtu, saja-saja pun ada larangan. Tapi kalau kerana sebab lain daripada Sabtu atau Jumaat. Sebab apa puasa? Sebab dia adalah hari Arafah. Sebab apa puasa? Sebab dia adalah hari Ashura. Maka dibenarkan untuk berpuasa.